Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashab nizam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa khaliluna wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaidul du'am jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Allah SWT berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku nak menjadikan dalam muka bumi itu khalifah. Lalu para malaikat bertanya, adakah engkau nak melantik ataupun menjadikan dalam muka bumi itu orang-orang yang suka menumpahkan darah dan suka membuat kebinasaan? Maka Allah SWT menjawab, sungguhnya aku lebih tahu terhadap apa yang kamu tak tahu. Alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Dihormati fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Siap, pengerusi masjid, kata kawasan masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan temuan kita malam ini untuk kita sambung pengajian kita bab akidah ataupun tauhid, kitab Aqidatun Najin. Baik, kita berada di mana tu? Jawi Jawi 10 baris kata Syekh Tilmasani. Kata Syekh Tilmasani sampai situ kan? Okey, insya-Allah. Qala musannifun Allah taala wa nafa'ana bi ulubihi fi darain amin. Telah berkata oleh musannif ataupun pengarang kitab dan telah memberi manfaat akan ilmunya di dalam dua negara, insya-Allah, sama ada dunia ataupun akhirat. Baik, kata Syekh Tilmasani, maka tiap-tiap barang yang menghukum oleh akal akan subutnya, subut mana tetapnya, okey, dan tiada sah pada akal nafinya, maka iaitu dinamakan sebagai wajib. Iaitu dinamakan sebagai wajib. Wajib apa? Wajib pada akal lah. Muka surat berapa? Jap. Kata
fal wajibu surat 27 kata tilmisani surat 27 yang Rumi lah. Jumpa baik, insyaAllah. Baik, kata tilmisani, maka tiap-tiap barang yang menghukum oleh akal akan subut mana tetapnya, dan tiada sah pada akal nafinya, maka iaitu namakan sebagai wajib. Wajib apa tuan-tuan? Wajib pada akal. Misalnya itulah seperti bersifat jirim dengan gerak atau diam. Seperti bersifat jirim dengan gerak ataupun diam, yakni menerima salah satu daripada keduanya dengan tiada tertentu. Menerima salah satu keduanya sama ada gerak ataupun sama diam, dengan tiada tertentu, sama ada dia gerak atau diam. Adapun menerima salah satu daripada tertentu itu, maka iaitulah harus, yakni memilih bergerak umpamanya, tiada mahu berdiam, maka iaitu bukan wajib, tetapi hukumnya adalah harus. Tetapi itu bukan namanya wajib pada akal, tapi namakan sebagai harus pada akal. Ulang semula. Maka tiap-tiap barang yang menghukum oleh akal akan subutnya atau dengan tetapnya. Masa subut ni dia tidak ada huruf nafi lah, tak ada huruf nafi. Macam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Mula nafi, kemudian subut. Mana lepas ilah tu tak ada huruf la, itu dikatakan sebagai subut dah. Kalau ada huruf la tu ataupun huruf mana-mana huruf nafi, itu dikatakan sebagai nafi. Okey. Maka tiap-tiap barang yang menghukum oleh akal akan subutnya atau tiada sah pada akal nafinya, maka iaitu namanya wajib. Misalnya seperti bersifat jirim dengan gerak atau diam. Seperti bersifat satu jirim ialah atom lah, atau satu benda, sama ada dia bergerak, tak gerak ataupun dia diam. Kalau dia tak diam, dia gerak lah. Kalau dia tak bergerak, dia diam. Yakni menerima salah satu daripada keduanya dengan tiada tertentu, sama ada gerak atau diam. Sama ada gerak atau diam. Okey. Adapun menerima salah satu dengan tertentu, itu iaitu hukumnya harus. Ya, ini contohnya dia memilih bergerak. Umpamanya tiada mahu memilih diam, maka iaitu bukan wajib tetapi hukumnya harus. Itu namanya wajib pada akal, bukannya harus pada akal. Okey. Jadi makna jirim dia boleh sama ada nak memilih gerak ataupun diam. Tapi walaupun milih gerak atau diam pun, itu pun menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana semuanya itu dengan izin Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tataharraku zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak satu atom dalam ke bumi itu melainkan dengan izin Allah. Mesti dengan izin Allah Taala. Tak ada izin Allah Taala, sudah tentu satu benda tu jirim ke apa ke, tidak akan bergerak. Tidak akan bergerak dan juga tidak akan diam. Okey. Tetapi kebiasaan satu benda tu biasanya dia diam dahululah. Dah diam baru bergerak. Dia diam dulu, lepas tu bergerak. Kebiasaannya lah setiap benda tu dia mesti diam dahulu. Contohlah janin dalam perut seseorang kan, dalam perut seorang perempuan yang hamil. Asalnya janin tu dia diam. Asalnya diam. Okey, kemudian bila ditiupkan ruh oleh Allah Taala ataupun para malaikat, maka lepas tu dia barulah bergerak. Semana asal kejadian setiap benda tu asalnya diam, lepas tu bergerak. Kemudian tiap-tiap barang yang menghukum oleh akal dengan nafinya dan tiada sah pada akal subutnya, maka iaitu mustahil. Misalnya seperti sunyi jirim daripada bergerak atau diam. Sunyi jirim makna jirim tu tak boleh menerima bergerak ataupun tak boleh menerima diam. Benda ni adalah mustahil pada akal. Maka tiada menerima sesekali oleh akal bahawa jirim itu sunyi daripada keduanya.
Mustahil pada akal jirim tu dia tak bergerak dan dia tak diam. Mesti ada salah satu, sama ada bergerak ataupun diam. Okey. Kalau seandainya dua-dua tak ada, maka mustahil pada akal. Mustahil pada akal kita kan jirim itu dia tak bergerak ataupun dia tak diam. Dia mesti salah satu. Tak bergerak, diam. Baik, kemudian dan tiap-tiap barang yang sah pada akal adanya dan adamnya dan tiadanya, maka iaitu hukumnya harus. Misalnya memilih jirim itu dengan gerak atau dengan diam yang tertentu. Misalnya memilih jirim itu memilih ataupun orang lain yang memilih, sama ada jirim itu memilih sendiri sama ada untuk diam atau bergerak, ataupun orang lain yang menentukan dia sama ada bergerak ataupun diam. Okey. Maka bahawasanya sah pada akal bahawa jirim itu bergerak-gerak selama-lamanya atau diam selama-lamanya. Maka bahawasanya sah pada akal kan bahawa jirim itu bergerak, sama ada dia bergerak selama-lamanya ataupun diam selama-lamanya. Itu hukumnya adalah haruslah pada jirim. So terpulang pada jirim itulah, dia nak memilih macam mana. Tapi kalau jirim itu bernyawa, dia boleh memilih. Dia ada nyawa, dia boleh pilih. Tapi kalau jirim tidak ada nyawa, seperti benda-benda jamit, benda-benda keras, batu, kayu sebagainya, kan, dia mesti ada unsur lain yang menggerakkan dia. Sama ada angin ke kan, ataupun manusia yang menggerakkan, ataupun binatang yang menggerakkan, barulah dia bergerak. Kalau tidak ada unsur-unsur lain yang menggerakkan, dia tidak akan bergerak. Dia mesti duduk di situ sajalah. Zahiriatnya memanglah kita nampak manusia yang bergerakkan. Zahiriat kita nampak binatang yang menggerakkan dia. Yang zahiriat kita nampak contoh angin yang menggerakkan dia. Angin yang menggerakkan atau air yang menggerakkan dia. Tetapi hakikat yang menggerakkan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat yang menggerakkan. Okey. Cuma kita lebih menghukum pada benda zahir lah. Nahkumu bizawahir. Kita menghukum benda zahir. Benda zahir kita nampak air yang menggerakkan atau angin menggerakkan, tapi hakikatnya yang menggerakkan sesuatu itu adalah Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana angin itu pun yang menggerakkan Allah. Begitu juga dengan air. Yang menggerakkan air itu pun adalah Allah. Allah menggerakkan air, lepas tu air menggerakkan benda-benda beku kan, benda-benda jamin seperti batu dan sebagainya, digerakkan oleh air. Kemudian batu pula bergerak, dia boleh melanggar benda lain pula. Boleh melanggar benda lain. Kalau batu besar boleh melanggar rumah, boleh hancur rumah, kan? Tapi kalau batu kecil, tak adalah dia akan merosakkan rumah. Kemudian tuan-tuan, maka tiap-tiap satu daripada tiga itu terbagi kepada dua bahagi. Pertama daruri dan yang kedua nazari. Pertama daruri, mana mudah, tak perlukan kepada tilik, tak perlu kepada fikir banyak-banyak. Yang kedua nazari. Nazar mana tilikan, pilih kan, fikir banyak kali kan, itu dekat sebagai nazar. Maka misal wajib nazari itu seperti jirim mengambil lapang kadar zatnya. Seperti jirim tuan mengambil kadar lapang zat dia. Seperti meja ni lah, meja ni satu jirim kan, satu benda keras. Jadi meja ini mengambil kadar lapang dia, mengambil kadar lapangnya berdasarkan kepada saiz meja lah. Macam tu. Mana selain daripada tu, kalau benda lain kita nak letak pada dia, mesti sama ada letak di atasnya ataupun di tepi dia atau depan belakang sebenarnya kan. Kerana jirim tu dia dah mengambil kadar lapang dia. Bila dah ambil kadar lapang dia, tak boleh benda lain letak mengambil kadar dia, kecuali kita meletakkan di samping, di atas ataupun di tepi. Baik tuan. Kemudian dan makna jirim itu iaitu tiap-tiap sesuatu yang memenuh lapang, seperti kayu dan batu atau matahari dan bulan dan bintang dan jasad sekalian binatang. Ini termasuk dalam perkara jirim. Seperti kayu, so kayu mengambil kadar lapang dia. Kemudian batu pun begitu juga. Matahari dia duduk pada tempat dia.
Bila matahari duduk pada tempatnya, tidak boleh planet lain duduk di tempatnya. Kemudian bintang, bila dah bintang duduk di tempat dia, tak boleh bintang lain duduk di tempat dia. Okey. Kemudian dan jasad sekalian binatang, bila binatang tu dah duduk ke situ, tak boleh binatang lain duduk di atasnya. Di tempatnya, kecuali di atasnya ataupun di tepi ataupun di sisinya. Baik, tuan-tuan. Dan arti daruri, barang yang mudah mendapat akan dia. Artinya tiada berkehendak kepada nazar dan dalil. Itu dikatakan daruri. Daruri ini bukan makna darurat. Darurat lain. Darurat tahu kan? Darurat bila contoh satu keadaan tak boleh nak kawal lagi. Kan? Contohnya berlaku banjir besar, ataupun contoh gempa bumi besar, ataupun berlaku peperangan besar. Jadi dah berlaku darurat. Tak boleh nak kawal lagi kan? Itu darurat. Baik, kemudian apakah makna daruri? Daruri ini bukan darurat, tapi memang maknanya daruri. Daruri, barang yang mudah mendapat akan dia. Artinya tiada berkehendak kepada nazar dan dalil. Tak perlu kepada tilik dan tak perlu kepada dalil, tak perlu hujah dan sebagainya. Sebaliknya nazari, barang yang berkehendak mendapat akan dia kepada nazar dan dalil. Dia sebaliknya pula, perlukan kena fikir kan. Malahan Allah Ta'ala pun suruh kita fikir. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fikirlah kamu pada kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jangan kamu fikir pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya kita suruh berfikir. Afala ta'qilun. Dalam Quran kan banyak perkataan afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak berfikir? Afala tanzuru. Kenapa kamu tidak melihat? Afala tasma'un. Kenapa kamu tidak mendengar? Jadi Allah Ta'ala gunakan panca indera tadi tujuannya untuk kita berfikir dan untuk kan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian maka misal nazari, misal wajib nazari seperti kidam bagi Allah. Sifat kidam bagi Allah. Apa makna kidam tu kan? Sedia. Allah Ta'ala yang bersifat sedia. Kalau baqa makna Allah Ta'ala tu bersifat kekal. Kekal makna tidak ada perakhiran. Kalau sedia ni makna tidak ada awal kepada wujud Allah. Wal awalu. Dalam Quran menyatakan Allah Ta'ala itu kidam, huwal awalu. Dalam Allah Ta'ala menyatakan dia baqa, huwal akhiru. Dialah yang pertama dan dialah akhir. Apa maksud dia yang pertama? Maksudnya tidak ada permulaan kepada wujud Allah. Apa maksud yang terakhir? Maksudnya tidak ada perakhiran kepada wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeza dengan makhluk ataupun manusia. Apa-apa saja yang benda dalam ini ada permulaan kepada wujudnya dan ada perakhiran kepada wujud dia. Akan tetapi ada juga benda-benda sesuatu yang Allah Ta'ala ada permulaan pada wujudnya, tetapi tidak ada perakhiran kepada wujudnya. Contohnya syurga dan juga neraka. Syurga dan neraka, dia ada permulaan pada wujud dia, tetapi tidak ada perakhiran kepada wujud dia. Dia kekal yang selama-lamanya kan. Khalidina fiha abada. Kekallah mereka itu semuanya berada dalam sama ada syurga ataupun dalam neraka. Mana kekal ini ialah kekal idafi namanya. Idafi. Kekal yang boleh Allah Ta'ala tidak mengekalkan. Tetapi kalau ikut pada hujah-hujah Al-Quran menyatakan syurga neraka itu kekal lah selama-lamanya. Okey. Kemudian maka misal wajib nazari iaitu seperti kidam bagi Allah, maka kidam bagi Allah Ta'ala itu tiada dapat diketahui dengan mudah, melainkan kemudian daripada nazar pada dalil mustahil wujud dur dan juga tasasul. Kemudian daripada nazar kita didik pada wujud dur ataupun tasasul di sana. Apa makna dur? Putaran, pusing kan, dur. Tasasul ni kan bersambung-sambung macam rantai tu bersambung-sambung. Bagi Allah Ta'ala dia tidak ada dur. Tidak ada dur kepada wujud Allah Ta'ala dan tidak ada tasasul.
Tapi pada manusia ataupun alam ini berlaku dur. Berlaku dur dan juga berlaku tasalsul. Apa makna dur tu? Berpusing lah, pusing. Contohnya si A menjadikan si B, A menjadikan si B, si B menjadikan si C, si C menjadikan si A. A menjadikan si B, B menjadikan si C, C menjadikan si A. Kan? Contoh paling mudah ialah seperti Allah Ta'ala menurunkan hujan. Hujan yang Allah Ta'ala turunkan tu daripada mana datangnya? Daripada air laut kan? Air laut yang sejat kan? Disejat ataupun ditarik ke udara oleh matahari, cahaya matahari. Kemudian bila dah ada naik ke udara maka jadi wap. Kemudian lama kelamaan dia menjadi tambah-tambah banyak, maka dia menjadi awan. Kemudian datanglah angin meniup akan awan tadi ke mana? Ke daratan. Sampai di daratan, lama kelamaan, walaupun mulai dia sikit, lama kelamaan dia semakin banyak, akhirnya menjadi gelap. Awan jadi gelap dan mengandungi air yang banyak. Akhirnya turunlah hujan di tepi bukit. Turun hujan di bukit. Kemudian bila hujan dah turun, maka hujan tadi dia mengalir, air tadi mengalir daripada tanah tinggi kepada tanah rendah. Bila sampai tanah rendah, dia mengalir lagi daripada hulu sungai kepada kuala sungai. Dan akhirnya dia akan pergi ke laut semula. Ke laut semula kan. Ini dah katakan sebagai dur. Maknanya pada dur ni makhluk boleh berlaku dur itu. Boleh berlaku dur. Kemudian berkenaan dengan tasalsul, tasalsul ialah seperti A menjadikan si B, B menjadikan si C, C C menjadikan si D, C D menjadikan si F, dan seterusnya lah. Tidak ada penghabisan. Macam tu. Contoh paling mudah, contohnya si A berkahwin dengan si B, A kahwin dengan si B, maka dapatlah si C. Si C berkahwin dengan si D, maka dapatlah si E. Maka si E berkahwin dengan si F, maka dapatlah seterusnya. Mana berterusan gitu. Mana boleh berlaku tasalsul kepada manusia, kepada makhluk. Tidak boleh kepada siapa? Allah Ta'ala tidak boleh. Okey? Ataupun contoh paling mudah lah, kalau macam dur tadi kan, seperti binatang yang kecil dimakan oleh binatang yang besar. Betul? Binatang kecil dimakan oleh binatang yang besar. Binatang yang besar dimakan oleh binatang yang lagi besar. Binatang yang lagi besar akan dimakan oleh binatang yang lagi-lagi besar. Dan binatang yang besar akan makan seterusnya, sehingga binatang yang paling besar itu akan mati. Akan mati dan akhirnya dia mati, syahid mati ya. Akhirnya siapa yang makan? Binatang yang kecil. Betul tak? Nampak? Binatang yang kecil akhirnya memakan semula akan binatang yang besar. Seterusnya berlakulah. Itu pun boleh dikatakan sebagai dur juga. Boleh berlaku dur kepada binatang. Okey? Tuan begitu juga. Kita pun macam tu juga besok. Bila kita besok, bila kita asalnya kita makan binatang, benda-benda kecil, sayur, lauk dan sebagainya kan. Besok akhirnya kita matilah. Mati besok masuk dalam kubur besok kan. Dah binatang pula, ulat pula makan. Nampak? Nampak? Benda-benda kecil pula makan. Nauzubillah misalnya. Baik, kemudian dan misal mustahil daruri seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Ini mustahil daruri ataupun mustahil yang mudah, seperti sunyi jirim daripada bergerak dan diam. Ini adalah mustahil lah. Dan mustahil nazari ialah seperti syirik bagi Allah. Syirik mana bersekutu bagi Allah. Maha suci Allah Ta'ala daripada demikian itu. Maka mustahil syirik bagi Allah Ta'ala itu tiada dapat mengetahui dengan mudah, melainkan kemudian daripada nazar pada dalil wahdaniyat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melainkan kecuali setelah kita nazar ataupun kita menilik kepada sifat wahdaniyat esa yang ada kepada Allah Ta'ala. Esa sama ada segi perbuatan Allah ataupun sama ada segi sifat Allah kan, ataupun daripada zat Allah Ta'ala. Tiga-tiganya ada tiga pecahan esa. Esa ada tiga pecahan. Mana sama ada esa daripada segi perbuatan Allah, af'al, ataupun esa daripada segi sifat Allah kan, ataupun esa daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya esa. Itu menyatakan Allah Ta'ala itu esa. Dalil Quran menyatakan Allah Ta'ala itu esa. Afillahi syakun. Adakah pada Allah Ta'ala itu syak, keraguan?
pada wujud Allah, ataupun qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kata oleh Muhammad Muhammad, Allah Taala tu esa. Allah menjadi tempat tumpuan segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sekutu bagi Allah. Tak ada sekutu bagi Allah, tuan-tuan. Allah Taala tu esa ataupun tunggal. Tunggal, dia tidak boleh ada dua Tuhan, tiga Tuhan. Sebagaimana yang disembah oleh orang kafir, mereka ada banyak Tuhan. Betul tak? Orang kafir mereka ada banyak Tuhan. Dalam Hindu pun banyak Tuhan dia. Malah ada banyak Tuhan, ada tangan banyak pun ada juga. Ada yang Tuhan gajah pun ada. Tuhan gajah pun ada kan? Macam-macam lah Tuhannya. Ada yang Malaysia ni ada yang menyembah dewa, menyembah busuk, menyembah bukit, menyembah matahari. Matahari pun ada menyembah matahari. Siti Balqis kan, Siti Balqis yang berkahwin dengan Nabi Sulaiman. Tahu tak? Dia asalnya penyembah matahari. Dia sembah matahari bersama dengan rakyat dia, kaum dia. Sehinggalah datang dakwah daripada Nabi Sulaiman AS, barulah dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya asalnya dia menyembah matahari. Okey. Dan pada masa Nabi Sulaiman pun tuan-tuan, dan telah ada ilmu-ilmu yang kata ilmu-ilmu yang tinggi ni. Ilmu yang tinggi mana boleh memindahkan singgah sana tu dalam masa yang begitu cepat. Ini satu teknologi lah. Teknologi yang hebat yang ada masa tu. Sedangkan keadaan dia singgah sana Datuk Balqis tu terletak di negara Yaman. Sedangkan Nabi Sulaiman berada di Palestin. Jauh tak jarak dia? Jauh kan? Tapi kan ada seorang yang soleh yang boleh memindahkannya dalam masa yang cepat. Bila Nabi Sulaiman tanya, ada tak di kalangan rakyatku ini yang mampu memindahkan singgahsana Siti Balqis itu dalam masa yang paling cepat? Ada tak? Mulanya Jin Ifrit kata boleh, aku boleh buat. Sebelum kau bangun ya Sulaiman, aku boleh pindahkan. Kan singgahsana tu akan ada di depan mata kau. Kemudian Nabi Sulaiman kata, ada taklah yang cepat? Ada seorang soleh kata, aku boleh buat wahai Sulaiman. Aku boleh pindahkan kau, pindahkan kata singgahsana itu sebelum engkau mengelipkan mata. Sebelum kau kelipkan mata, singgahsana tu dah ada di depan mata engkau. Depan tuanku lah. Maka Sulaiman kata, okey, buatlah. Sekelip mata dah ada. Sedangkan jaraknya jauh, berpuluh ribu batu kan, daripada Yaman ke Palestin tu. Semaknanya masa tu pun dah ada kecanggihan, kepakaran ilmu yang tinggi lah di kalangan manusia. Baik, kemudian tuan-tuan, seterusnya misal jaiz daruri, iaitu seperti memilih oleh jirim akan salah satu daripada gerak atau diam. Misal jaiz daruri ataupun mudah, jaiz mana mudah ataupun harus, daruri yang mudah, maka seperti memilih oleh jirim akan salah satu daripada gerak ataupun diam. Dan telah lalu sebutnya menerima oleh jirim akan salah satu daripada keduanya dengan tiada tertentu. Dengan tiada tertentu itu adalah wajib. Mana dia tak tentulah, sama dia nak pilih sama satu, sama dia diam atau tidak. Ini adalah mana dikatakan sebagai tidak tertentu. Mana tak tertentu bolehlah, sama dia nak pilih nak gerak ke nak diam. Dan itu adalah hukumnya wajib. Dan misal za'in nazari itu seperti menseksa akan orang yang berbuat taat atau yang memberi pahala bagi orang yang berbuat maksiat, iaitu akas mana sebalik muqtada kehendak syarak. Sebalik daripada muqtada syarak. Di sini bukan muqtada hal. Kalau muqtada hal itu istilah yang terdapat dalam ilmu balaghah. Muqtada hal, istilah yang terdapat dalam ilmu balaghah, tak silap saya ilmu bayan. Istilah terdapat dalam ilmu bayan, ada satu perkataan namanya muqtada hal. Ada satu bab ma'ani ataupun bayan, salah satulah. Okey, ini benda ni harus nazari.
Allah Ta'ala boleh menyeksa orang buat taat. Itu kuasa dia. Walaupun manusia tu, yang ada manusia contoh yang beribadah dengan siang malam pagi petang taat kepada Allah Ta'ala, tapi di akhirat besok kesudahan dia tadi bukan di syurga tapi di neraka. Nauzubillah min zalik. Dan ada pula orang yang menghabiskan banyak masanya dengan dosa dan maksiat dalam dunia ini, tapi di penghujung usia dia sempat bertaubat kepada Allah, kan, dan dia kembali bersih semula daripada dosa dan maksiat, kemudian tiba-tiba dia meninggal dunia, maka masuk dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu boleh berlaku. Itu di atas kuasa ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kata Syekh Hudhudi, dalam syarah Ummul Barahin, ada satu kitab namanya kitab Hudhudi. Kitab Hudhudi ni bukan burung Uhud tu. Burung Uhud tu yang Datu Barkis tu, yang Nabi Sulaiman kan cerita tentang Sulaiman dengan Barkis kan, ada satu burung tu nama burung Uhud. Ketika Nabi Sulaiman panggil semua menghadap dia, masa tu tidak ada burung itu. Burung Uhud itu tak ada. Maka Nabi Sulaiman tanya, mana pergi Uhud ni? Seorang pun tak boleh nak jawab kat mana pergi Uhud. Maka Nabi Sulaiman kata, kalau seandainya dia datang nanti, aku akan hukum dia. Kalau dia datang nanti, aku akan hukum dia. Bila burung Uhud datang, maka Nabi Sulaiman tanya, kau gimana? Maka Uhud kata, aku telah pergi ke satu negara, yang mana negara itu diperintah oleh seorang perempuan yang bernama Balkis, Ratu Balkis. Okey, dan ratu ini menyembah matahari. Disembah matahari. Mana matahari naik tu disembah. Matahari mana saya sembah. Okey? Itu sebab tuan-tuan, kita tidak digalakkan sembahyang ketika naik matahari. Kita tak digalakkan sembahyang ketika naik matahari. Kenapa? Kerana matahari masa itu berada di antara dua tanduk syaitan. Kalau sebut dalam kitab, matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Jadi apabila seseorang itu menyembah matahari ketika matahari naik, sebenarnya dia tidak menyembah matahari, tetapi dia menyembah syaitan itu. Dia menyembah syaitan. So mana tak menyembah matahari. Zahiriatnya kita nampak orang tu menyembah matahari, tapi tidak. Kerana matahari masa itu berada di antara dua tanduk syaitan. So siapa yang menyembah matahari, mana dia menyembah syaitan. Tapi kalau nak sembahyang sunat, mestilah selepas pada tu. Kalau sembahyang sunat duha tu kira-kira dalam berapa minit? 28 minit. Okey? Kira-kira 28 minit selepas daripada terbit matahari, barulah kita boleh sembahyang sunat duha. Jadi galakkan. Baik Jadi kata Syekh Hudhudi dalam syarah Ummul Barahin, nama kitab namanya Ibu Segala Dalil. Ummul Barahin mana ibu segala dalil. Barahin mana dalil ataupun hujah. Kan, burhan. Dan hanya saja memulai oleh musannif akan kekarangan dengan membahagikan hukum akal pada awal, kerana bahwasanya mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasnya Allah dan barang yang harus padanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Syekh Hudhudi dalam kitab Syarah Murah, dia kata, kenapa ni musannif ni kan membahagikan hukum akal ke awal, dia kata. Kenapa duduk hukum akal ke awal? Kenapa tak letak hukum syarak? Kenapa tak letak hukum adat? Tapi dia letakkan hukum akal dahulu di awal. Kerana bahwasanya mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus padanya. Pada harusnya. Kerana akal pun penting juga. Tak ada akal macam mana kita nak fikir kan? Tapi kita jangan meletakkan akal lebih tinggi daripada Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada benda-benda yang kadang-kadang menentang dengan akal kita. Ada benda-benda yang menentang akal kita. Tak? Tapi oleh sebabkan benda itu adalah hujah. Ayat Quran, hadis Nabi, kan? Quran ni adalah daripada Allah Taala sendiri. So walaupun tak boleh terima oleh akal kita, tetapi itulah hukum yang Allah Taala telah tetapkan bagi kita. So mana kena ikutlah.
Contohnya orang berzina hendaklah direjam sampai mati. Kalau ikutkan macam zalim, tapi itulah ketetapannya. Wazaniyatu wazani farjumu humal battah. Rajam farjumu humal battah. Orang-orang yang berzina laki-laki dan perempuan maka naklah direjam sampai mati. Okey, dalam Quran memang tak jumpa ayat tu. Jumpa tak ayat Quran tu? Farjumu humal battah tu. Orang berzina laki-laki perempuan maka nak direjam sampai mati. Jumpa tak dalam Quran? Memang tak jumpa, tak ada. Tapi hukumnya masih berlaku. Itu dikatakan sebagai nasah. Ayat yang nasah dari segi qiraat dia, bacaan dia, tetapi hukumnya masih berlaku sampai bila-bila. Dalam Quran memang tak jumpa ayat tu. Dalam Quran dia kata orang yang berzina laki-laki perempuan maka naklah dirotan, kan, dengan 100 kali rotan. Tetapi ayat rejam ni tidak ada, memang tak ada dalam Quran. Tetapi hukumnya disebut dalam ulama fikih, ulama fiqh dia kata hukumnya masih berlaku kerana yang dinasahkan itu dari segi qiraat bacaan saja, tetapi hukumnya masih tetap berkuat kuasa. Baik kan? Seterusnya, dan tiada dapat ia menghukumkan atas suatu itu dengan bahawasanya ia wajib atau ia jaiz atau ia mustahil hingga mengetahui ia akan hakikatnya itu. Okey? Kita tak dapat menghukumkan satu benda tu sama ada dia wajib pada akal ke ataupun jaiz pada akal ke atau mustahil pada akal ke, tuan-tuan, sehingga kita mengetahui akan hakikat sesuatu benda tadi. Itu sebabnya kalau kita nak menghukum satu benda, kita kena tahu satu benda tu. Dalam mahkamah pun, kalau satu hakim nak putus satu hukum, dia akan tengok dulu kitab. Tengok kitab dulu, tengok kata dia punya apa tu, enactment dia, akta-akta dia, kena tengok dulu definisi dia. Betul tak definisi ni? Okay? Apa yang dikatakan sebagai muslim, apa yang dikatakan sebagai balik, apa yang dikatakan sebagai pendaftar, apa yang dikatakan sebagai hukum, apa yang dikatakan tu sebagai, makna banyak definisi yang dia kena mahir, hakim tu mahir, barulah dia boleh memutuskan sesuatu hukum di mahkamah. Okey, dan dia pula mahir tentang undang-undang. Kalau seorang hakim tak mahir undang, macam mana dia nak jadi hakim? Betul tak? Itu juga kalau peguam, dia nak jadi peguam, sama ada peguam sivil ke ataupun peguam syar'i ke, dia mesti mahir undang. Bila nak mahir undang ni mestilah rajin baca, kan, kena buat kajian, kemudian tahu definisi satu perkataan tu, istilah-istilah tu dia kena mahir, baru dia boleh berhujah. Okey, begitulah para ulama yang soleh-soleh, ulama-ulama yang muktabar. Okey, ulama-ulama yang muktabar. Dah gelap. Okey, sikit lagi. Dah masuk isyak dah? Isyak dah masuk. Jam tu dia cepat ke lambat? Ni 8.39. Belum masuk? Dah? Dah masuk? Belum? Belum Okey. Dah masuk dah? Belum? Belum Dah, kalau dah masuk kotuk lah benda ni. Siapa itu kan kotuk?
Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. Salatu wassalamu Muhammad wa sallam. Sekali lagi ya. Dan tiada dapat ia menghukumkan atas suatu itu dengan bahasanya ia wajib atau ia harus atau ia mustahil pada akal sehingga mengetahui akan hakikatnya sesuatu. Mana setiap satu benda itu kalau kita nak hukum dia A ke B ke, mesti kita kenal lah. Mesti kita kenal lah hakikat sesuatu. Sesuai dengan kaedah menyatakan bahawa hal hukmu ala syai' la yakunu ba'da ma'rifatu hakikatus syai'. Hukum atas sesuatu itu tidak boleh ya sehingga kita mengenal akan hakikat sesuatu. Maksud tidak boleh ya, tak boleh kita iktiraf, tak boleh kita guna pakai. Hukum di atas sesuatu itu tidak boleh guna pakai sehingga kita mengenal akan hakikat satu benda itu. Kita tahu dia A, kita benar-benar kita nak hukum dia A, kita kena tahu dia A. Kita nak tahu dia B, kita kena tahu definisi ataupun asal usul B itu. Bahawa kita menyatakan dia B. Kita kenal barulah kita boleh hukum. Tak kenal kita tak boleh hukum. Apalagi dalam bab agama kan. Dalam bab agama ni kan, dalam masalah hukum ni berat. Seorang mufti ke kan, seorang ahli fatwa sebagainya, dia nak melakukan satu hukum, dia kena mengenal hakikat suatu benda tu. Boleh dia boleh hukum. Baik, seterusnya syahdan. Ketahui ilmu orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya mengetahui hukum akal yang tiga ini dan mengulang-ulang mudarrus mempelajari akan ia hingga mahir dan teguh dan tetap ia di dalam hati pada mengetahui akan dia supaya jangan berkehendak oleh fikir dan bicara pada mengingatkan maknanya kepada payah adalah yang demikian itu setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf yang berakal yang berkehendak akan kemenangan dengan mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Nabi-Nya yang mursal yang diutuskan alaihi salatu wassalam. Tetapi kata Imam Haramain, Imam dua tanah haram dan jamaah ulama bahwasanya mengenal segala bahagi hukum akal yang tiga inilah dinamakan sebagai akal. Ulang balik, ketahui ilmu bahwasanya orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala bahawa mengetahui hukum akal yang tiga ini. Tiga mana? Wajib pada akal, harus pada akal dan mustahil pada akal. Dan ulang-ulang mudarrus mempelajari akan dia sehingga kita mahir benda-benda ni dan sehingga kita teguh ilmu kita dan tetap ia dalam hati kita pada mengetahui akan dia
supaya jangan berkendak oleh fikir lagi. Supaya jangan kita berkendak kepada fikir-fikir lagi, ataupun nak bicara tentang mengingatkan maknanya kepada yang payah, adalah yang demikian itu setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf yang berakal. Ini semua termasuk dalam benda-benda wajib lah, yang wajib yang kita kena belajar dalam bab akidah ini. Kerana bab akidah ni pun ialah satu bab yang berat juga. 10 orang dia tak boleh bawa bab akidah ni. 10 orang dia boleh bawa. Okey. Dan setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf yang berakal, yang berkendak kepada kemenangan dengan mengenal Allah Ta'ala. Itu sebabnya tuan-tuan, kita digalakkan, macam anak kita galakkan dia belajar bab agama ni ketika dia muda. Waktu muda lah, masa dia fresh lah, masa itulah sesuai kita sudah belajar bab agama. Jangan dia dah tua pun nak belajar. Tak? Macam kita ni kadang-kadang gigi pun dah tak ada. Gigi pun dah tercabut kan. Masa itulah pun nak belajar mengaji. Boleh nak belajar, orang kata alif bata, iqra. Okey? Barulah orang kata mengira, membatang ataupun mengira kan. Alif bata a, alif bawa i, alif alfa u. Tapi zaman sekarang kalau iqra tu a i u je lah. A i u babi bu tati tu kan. A i u babi bu. A ba 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 ta 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 sa 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 kan. Ja ja ja. Ji ji ja. Macam tu lah tu. Kalau saya baca iqra tu macam tu lah bunyi kan. Dia tak ada mengira lagi lah. Tak ada mengira. Kenapa? Nak bagi orang tu copek, tapek. Dan sesuai lah kalau bab ini untuk orang dah tua. Kalau budak-budak ni kita galakkan dia mengira lah. Cuma beza kita belajar dah tua dengan muda berbeza. Orang yang belajar ketika muda, mereka itu diperumpamakan seperti orang yang menulis di atas batu. Orang yang belajar ketika umur dia dah tua, dah warga emas, dah senja-senja ni, mereka diperumpamakan seperti menulis di atas air. Menulis di atas air. Betul tak? Apa beza menulis di atas batu dan atas air? Kalau kita menulis di atas batu, kan, tulisan itu akan kekalan sampai bila-bila. Selagi mana batu tu tak dipecahkan, tak dialihkan, dia akan kekal sampai bila. Hatta kalau kita dah mati pun, tulisan tu masih ada ke situ lagi. Berbeza kalau kita menulis di atas air. Belum habis kita tulis, air dah bercantum semula. Tulisan tu dah hilang. Contohlah kita tulis perkataan kita, nama kita sendirilah kalau kita tulis. Belum habis kita tulis nama kita, air telah bercantum semula. Itulah ibaratnya. Susah tak? Susah. Kalau umur kita dah jauh ni. Tapi nak tak nak kita kena belajar jugalah. Kena juga belajar. Kena lah orang kata pasak je kan, pasak kan. Macam tu. Pokan kan. Okey, yang penting usahalah. Yang menentukan Allah Taala. Okey. Minal mahdi ila nahdi. Tuntut ilmu daripada buayan sampailah ke liang lahat. Baik. Dan mengenal nabinya yang besar alaihi salatu wasalam. Tetapi kata Imam Haramain dan jemaah ulama, maksudnya mengenal segala bahagi hukum akal yang 3 inilah dinamakan sebagai akal. Ini sebagai orang akal. Yang dikatakan orang berakal ni lah orang yang belajar bab ni tadi. Wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal. Maka barang siapa tiada mengenali ya. So maka barang siapa yang tiada mengenali, okey, dengan maknanya, maka orang itu dinamakan sebagai orang yang tidak berakal. Sama seperti orang macam tak ada akal. Kalau dia tak faham bab-bab yang begini, harus wajib pada wajib nazari, wajib daruri, mustahil nazari, mustahil daruri, dan juga harus nazari dan juga harus daruri, dan wajib pada akal, harus pada akal dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan kita kena faham lah. Cubalah fahamkan insya-Allah sikit-sikit, lama-lama menjadi bukit. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Sampai situ tuan-tuan. Sampai muka surat 29 ya. Ya Rumi itu sampai muka surat 29. Dan kata musannaf yakni Syekh Sadusi. Baik, kalau ada soalan daripada jemaah, kalau ada soalan,
Ada? Tak ada? Tak ada, kita tutup insyaAllah. Tak ada? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman taqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai 'alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ijma'na hadza jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jom minta.